Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Santai Sejarah. Video kali ini cikgu akan kongsikan tajuk-tajuk fokus SPM 2021. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam sejahtera anak-anak. Kita bertemu lagi siri tajuk-tajuk fokus sembang santai bersama Cikgu Santai Sejarah SPM. Okey, hari ini kita nak bincang, kita nak tengok fokus 9.1 rundingan kemerdekaan. Cikgu dah share berkaitan dengan Suruhanjaya Read pada 2 hari lepas. Hari ini kita nak pergi 9.1. Jadi mula-mula kita tengok dulu DSKP anak-anak. Macam biasa 9.1 ni dia ada 3 perkara yang anak-anak kena tahu. Tajuk kita ni usaha rundingan kemerdekaan. Jadi kalau kita nampak bila sebut usaha ni, dia usaha akhirnya membawa kepada Suruhanjaya Read. Dalam bab ini, dalam subtopik ini, kalau kita tengok tu kan, usaha ke arah kemerdekaan. Dia ada bagaimana boleh membawa kepada usaha ini. Tengok, di situ dia akan tanya. Bagaimana boleh bermulanya usaha ini. Baik, kita sambung dan kita tengok di antara 3 ini. 1, usaha, jelaskan usaha. 2, kepentingan. Ini kepentingan. Kepentingan ni kesan lah. Kesan rundingan kemerdekaan. Bagaimana kita akan belajar rundingan kemerdekaan ni antara pemimpin kita dengan British. Apa perkara yang disepakati? Disepakat. Sepakat ni maksudnya dipersetujui bersama. Jadi kalau kita tengok, K-nya ialah 11.35 boleh, 11.36 boleh. Di situ kita nampak muafakat, toleransi, kerjasama. Jadi, kalau kita nak tengok, kebat tu ada 3, 4 boleh. Mana-mana dia boleh soal. Berkaitan dengan tajuk ini. Baik, usaha ke arah kemerdekaan. Kalau kita tengok buku teks anak-anak. Okey, kalau kita tengok buku teks sekejap. Dalam bahagian ini, usaha, yang pertama anak-anak kena tahu ialah mengapa boleh ataupun yang menggerakkan usaha kemerdekaan ni. Ini. Kalau kita tengok di sini, apa yang menyebabkan berlakunya gerakan ini? Kita ambil warna merah. Okey. Jadi kalau kita tengok, di sini boleh soalan pertama ni. Okey. Selepas kita memahami yang ini, kita pergi kepada kepentingan. Kepentingan rundingan. Mesti melibatkan Raja Melayu dan wakil parti. Kalau kita tengok di sini, siapa yang terlibat yang pergi ke London? Bagaimana usaha ke London, naik kapal, kapal terbang dan sebagainya. Dan akhir ialah perkara yang disepakati bersama. Baik. Di antara situ, barulah kita nampak, ini yang kita nak belajar cikgu. Ini yang kita nak bagi tumpuan. Kita cuba tengok 2 soalan yang mungkin boleh bantu anak-anak lebih memahami tajuk ini. Bila kita nak faham tajuk ini, kita kena tengok soalan. Seperti yang cikgu bagi tahu. Apa yang kita perlu tahu? Tadi dah bagi tahu dah. 3 kan? Yang pertama mungkin kita nak tahu tentang kepentingan rundingan. Dan apa yang dirundingkan? Sambutan. Tapi ada satu lagi yang cikgu tak letak. Apakah usaha yang membawa kepada rundingan? Bermaksud, kalau kita nak faham, ulang balik, usaha, kepentingan, perkara. Tapi dalam soalan ini, dia melibatkan 3 saja. Yang pertama tu kepentingan rundingan. Kalau kita tengok kan. Okey. Dia kata 2 wakil
2 wakil Perikatan Pentadbiran yang menyertai rombongan ke London. Dia bagi direct soalan ini. Jadi bila kita nak lihat ini, tolong kita punya main point nak merdeka ni tahun 56, kita jangan buang 2 tun. Tunku, tun pula. Kita jangan hilangkan tar, T-A-R. Kita punya kata kunci ialah T-A-R. Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak. Cikgu, dia tulis Datuk, boleh tak tulis Tun? Boleh. Kita sini letak Tunku Abdul Rahman. Pendek saja. Tun Abdul Razak. Ataupun Datuk Abdul Razak. Macam tu dia boleh dapat Tun lagi kan? Cikgu saya nak tambah. Tambah lain, tambah je di bawah. Tambah okey, kurang jangan. Markah 2. Baik. Jelaskan kejayaan. Apa kejayaan rundingan kemerdekaan tersebut? Dia mesti ada kejayaan dia. Dia minta kejayaan. Hasil yang dapat daripada perjanjian tu. 2 markah. Cikgu saya tak dapat lah yang ni cikgu. Okey, kita anggap kita pangkah yang ini. Kita pergi kepentingan. 2 markah tu rugi tu. 3 markah. Apa kepentingan kemerdekaan? Cikgu, kepentingan kemerdekaan, apa kepentingannya? Dapat, nampak tu Ni mana kita nak tengok? Tengok di sini ni. Kepentingan tu kita nampak. Ia menunjukkan bahawa wujudnya sikap, toleransi dan kerjasama yang kuat. Boleh tak kita ambil di luar buku teks? Boleh. Di antara pemimpin tanah Melayu dengan pemimpin British yang akhirnya membawa kepada itu yang kita nampak tu. Yang akhirnya kita nampak pada baris ke-7 tak salah saya. Okey, nampak ni. Di sini ni. Di mana akhirnya Tunku Abdul Rahman mengumumkan tarikh kemerdekaan kita 31 Ogos. Jadi kita nampak apa kesimpulan di situ, kita nampak keharmonian kaum. Jadi kepentingan ni pelajar, bila kita jumpa kesan kepada ekonomi kita, mungkin ekonomi kita semakin berkembang. Politik kita semakin kukuh apabila negara luar semakin hormat kerana kita sudah diberikan tarikh kemerdekaan oleh British. Itu kita nampak. Dari segi sosial, perpaduan tadilah. Masyarakat saling bekerjasama, bersatu padu, yang akhirnya keharmonian ini membawa kepada kemerdekaan kita 31 Ogos 1957. Tak lama lagi ni 1957. Jadi tajuk ini memang dekat betul dengan merdeka ni. Tapi kita belum dapat dah. Kita rugi tadi. Kejayaan. Sebenarnya kejayaan rundingan tu ialah inilah. Kita sudah diberi tarikh. Jadi bila Tunku balik tu, bila dia mengumumkan dia beri kemerdekaan pada 31 Ogos. Itu antara kejayaan. Apa lagi kejayaan? Kejayaan kita berunding dengan British. Apa yang disepakat? Okey, baik. Nanti kita tengok sekejap buku teks sekali lagi. Baik. Ciri kepimpinan. Ciri kepimpinan yang patut dicontohi. Pemimpin kita ni mengamalkan sikap apa? Sikap tolak ansur. Kita nampak. Mungkin kita kata, cikgu, saya bagi point. Tolak ansur. Tabah berani bertoleransi. Tabah berani. Macam lagu Sejarahku Gemilang cikgu suka kan. Tabah. Bagi huraian. Apa dia? Ketabahan pemimpin kita dalam usaha ke London. Tengok naik apa? Tabah. Ciri kepimpinan. Berani. Bertoleransi. Jadi kalau kita tengok, okey. Kita tengok cikgu. Macam mana kita nak dapat kejayaan tadi? Kita belum habis. Cikgu ulang balik pelajar. Kalau kita tengok antara kejayaan kita. Di sini kita tengok kejayaan ya. Ini antara kejayaan yang boleh kita nampak melalui perjanjian ini. Tunku Abdul Rahman memaklumkan bahawa negara kita akan diberi merdeka. Ini antara kejayaan paling dahsyat. Apa lagi kejayaan cikgu yang kita nampak? Antara kejayaan lagi yang kita nampak, kita telah berjaya. Di sini kita nampak hasil rundingan ini
Kita nampak berjaya mendapat persetujuan British memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Itu nanti kita dah ada satu perjanjian yang kita akan belajar lepas ini tu. Dari sebelum kita dah berjaya ini, sebelum kita merdeka, kita ada satu lagi Suruhanjaya. Barulah ada Suruhanjaya Red. Mesti ada satu Suruhanjaya yang mengubah undang-undang kita. Baik, apa lagi kejayaan cikgu? Kejayaan kita. Cuba kita baca di sini perkara yang dirundingkan ini. Nampak sini. Pihak British memberi bantuan pertahanan. Kita nampak perjanjian. Itu semua menjawab kepada soalan 2. Soalan 2 tadi. Jelas senang soalan ni kalau kita tengok. Tapi kalau kita tengok soalan esei, dia beza. Nampak soalan esei ni. Kalau kita tengok soalan esei ni pelajar, pelajar kena ambil perhatian sedikit. Kalau kita besarkan sikit sini 4 ni besar sikit. Okey. Dia kata sini tengok, saya cuba letakkan. Okey, pertama kita tengok kata tugas, bincangkan, jelaskan. Dapat tinggi soalan. Esei memang macam itu. Markah kita 488. Dan biasanya soalan C ni, ini kebat lah. Ini ialah kebat. Jadi kalau kita tengok bincangkan perubahan. Tadi cikgu dah bagi tahu kan? Perubahan yang berlaku dalam dan luar negara. Awal-awal kita belajar apakah perkara dan peristiwa yang menyebabkan negara kita ini membawa kepada usaha kemerdekaan. Kalau kita nampak di sini, yang kedua, perkara yang dirundingkan dan disepakati. Baik, kalau kita tengok sini, kita jumpa pada bahagian pertama dan kedua buku teks. Okey, ini perkara, ini boleh tunggu lagi. Kita tengok di sini. Inilah yang menjawab soalan A. Perubahan di dalam dan luar negara. Kalau kita nak ambil poin di sini, markah 4 saja. Menyaksikan keadaan selepas Perang Dunia Kedua, menyaksikan usaha membebaskan negara dari penjajahan. Itu fakta. Good. Dapat dah fakta. Okey, dia terus pergi mana? Dia pergi kepada contoh. Contohnya, negara Mesir. Cukup, kita ambil satu je. Mesir. Di mana huraian dia? Rakyat bangkit menentang penjajah. Dapat 3. Belum cukup lagi, markah kita 4. Okey. Apa lagi kita nampak? Yang ini susah. Kita ambil lah yang ketiga tu. Kita dah pilihan raya yang besar kan? Pilihan raya umum 55 menjadi asas kepada pembentukan perlembagaan. Jadi menjawablah soalan kita ni. Bincangkan perubahan yang berlaku tadi. Jadi kalau kita nak tengok, dapat 4 markah. Perkara yang dirunding dan disepakati. Kita tengok di bawah. Kepentingan rundingan bukan. Di bawah lagi. Apa yang kita sepakat bersama, ada 2 tadi kan? Markah kita 8. Jadi kalau kita tengok di sini, pelajar kena ambil mana? Paling-paling tak ada yang bawah ini. Ini dia macam kesimpulan lah. Okey, cikgu bimbing 1 atau 2 isi. Yang pertama, apa yang kita sepakat? Apa yang kita minta? Kita minta agar Jawatan Setiausaha Kewangan digantikan dengan Menteri Kewangan. Ini fakta lah. Ini yang kita minta. Apa lagi kita minta? Menteri Hal Ehwal Negeri di kalangan rakyat Tanah Melayu. 2. Dia dapat 2 ni. Kalau kita tengok. Okey, 3. Menteri Pertahanan menggantikan pengarah gerakan. Dulu kan kita ada komunis banyak kan. Ini kita boleh pergi huraian ni sebenarnya. Dia menggantikan gerakan. Okey, kita letak warna hijau di sini. Menteri Pertahanan menggantikan. Okey, cukup kita nampak. Sekurang-kurangnya pelajar dapat 3. Ini
ialah permintaan wakil kita Tunku Abdul Rahman, Tun Razak. Apa pula British kata? Kerajaan kita ni dia kata, British ni dia minta pula. Bila nak minta, dia minta lah ganti rugi. Memberikan ganti rugi. Sebab pegawai British masih ada. Bila kita ada sistem ahli, rakyat kita sudah mula mentadbir. Diberhentikan. Kita kena bayar. Yang diberhentikan. Ini yang paling mudah lah. Cikgu, mana lagi yang paling mudah? Pelajar tajam perjanjian pertahanan. Perjanjian pertahanan ni, dia akan beri bantuan kepada kita lah. Jadi pelajar, sekurang-kurangnya kita nampak pihak British memberi bantuan. Kita dapat 6 markah. 6 markah tu di mana pelajar? 1, 2, 3. Nampak 3? Nampak sini 4. Okey. 5, 6, 7. Kalau dapat 6 itu sudah baik pelajar. Berbanding yang tadi. Kalau kita tengok yang tadi, jawapan kita tadi kan, kita ambil daripada kesan Perang Dunia Kedua tadi kan. 1, 2, huraian 3, 4. Kalau kita tengok di sini, markah kita 4 dah. Wow. Dah dapat tu kan. Sorry. Kita nampak jawapan. Okey. A dapat jawab B. Gambar di bawah, pada pendapat anda bagaimana generasi? Dia nak generasi. Cikgu nampak generasi hari ini. Nampak dia kata di situ. Sebenarnya kalau kita letak sini lagi comel. Kalau kita dapat garis macam ini lagi comel. Okey. Generasi hari ini dapat menunjukkan usaha mereka. Usaha mereka kan, mempertahankan keharmonian tanah air. Jadi kalau kita tengok sini, bagaimana kita nak buat? Ini dia tanya berkaitan dengan usaha kita. Maksudnya contohnya, kalau kita nak mempertahankan keharmonian, pastikan perpaduan. Apa perpaduan? Perpaduan antara kaum. Kerana masyarakat kita terdiri daripada pelbagai kaum. Dengan adanya perpaduan ni, apa kita dapat? Ekonomi semakin maju, politik semakin stabil. Banyak jawapan pelajar. Jadi, kalau kita tengok kepada soalan ini, jelaslah, senang saja pelajar. Kita nak belajar, kita kena tahu apa kita nak belajar, apa kita nak baca. Apa kita nak baca. Oh, jadi 2 muka surat tu saya kena tahu ya. Kepentingan. Jadi, sikit kita belajar hari ini, sekurang-kurangnya dapat membantu anak-anak untuk menguasai sejarah SPM. Okey, terima kasih, kita jumpa lagi.